Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, ya, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, jadi memandangkan ya, kita dah dekat dengan nak maghrib ni. Jadi live hari ini saya akan cuba ringkaskan. Ya, jadi saya akan ambil masa tak lebih dari 15 minit lah. Jadi saya akan buat ulasan saya dan anda boleh bertanya soalan. Kita cuba habiskan live ni dalam masa 15 minit ke maksimum pun 20 minit ya, untuk kerana nak maghrib. Baik, jadi saya mulakan ya. Kita dah lihat kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh Hadi Awang yang saya dah cerita dalam live yang lepas ya. Anda boleh rujuk live yang lepas, dan penting ya anda rujuk live yang lepas di YouTube Regi J. Siri Taudin, atau boleh scroll ke bawah. Kita juga telah lihat ya kenyataan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan semalam kita dah lihat kenyataan oleh Presiden UMNO Zahid Hamidi. Jadi jika anda membaca ketiga-tiga kenyataan ni ataupun mendengar kenyataan ni menerusi YouTube Malaysia Kini dan sebagainya, anda akan dapat ketiga-tiganya nada dia memang seolah-olah mereka ni adalah di landasan yang betul ya. Jadi pertama sekali, sebelum saya nak masuk terus ya, menjunam masuk dalam satu-satu kenyataan, ketiga-tiganya kalau anda dengar semuanya seolah-olah berada di landasan yang betul. Jadi fikir-fikirkanlah sendiri, jika Zahid di landasan yang betul ataupun kluster mahkamah di landasan yang betul, jika Muhyiddin di landasan yang betul, dan jika Hadi di landasan yang betul, macam mana pula politik, kononnya lah politik Melayu Islam yang diwujudkan selepas langkah Sheraton ni, carca merba ya, lintang pukang ya, macam dalca, sampai berlaku perpecahan ummah paling teruk dalam sejarah tanah air ya. Kalau semua dah berada di landasan benar, maka kita akan lihat satu pergabungan yang cukup harmoni. Ini kita lihat pergaduhan tahap bagaikan anjing dan kucing ya. Jadi macam mana boleh kita katakan ketiga-tiga kenyataan ni benar, sedangkan ketiga-tiganya bercakap seolah-olah berada dalam landasan yang benar. Jadi ini adalah percakapan, dan ini adalah bukti percakapan atau retorika berbentuk propaganda ya. Takkan orang yang dah tahu dia nak kena ke, contohnya orang yang rasa dia nak kalah ke, saya tak katalah siapa-siapa nak kalah, tapi takkan orang yang dah tahu dia nak kalah akan keluar mengatakan saya nak kalah lepas ni, di parti saya akan kalah. Masing-masing takkan mengaku. PPBM yang tak ada jentera, yang tak ada akar umbi ya, yang dah terdesak ya, yang tinggal rangka dia, semua dah lari pergi berjuang, pun bercakap seolah-olah mereka ni ada kekuatan, seolah-olah Muhyiddin ni masih Perdana Menteri. Pas pula yang saya dah ceritakan panjang lebar dalam dua live yang lepas, anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siri Taudin, yang dah tersepit kerana cuba berpaut pada Muhyiddin kerana Muhyiddin Perdana Menteri, tetapi tidak sangka Muhyiddin akan ditumbangkan, kemudian tersepit. Sebab kalau dia putuskan dengan Muhyiddin, akar umbi dia tak nak dia putus ini kemudian baik pula semula dengan UMNO, dia tak nak, akar umbi dia tak nak. Jadi dia serba salah, dia terpaksa berpaut pada Muhyiddin dan cuba pujuk UMNO bersama dia. Dan bila UMNO berdegil tidak ingin bersama Muhyiddin, jadi PAS pula buat kenyataan menunjukkan seolah-olah dia pula berada di landasan yang betul, tapi dia lupa sekongkol dia dalam pilihan raya negeri sebelum ni di Melaka ya, yang dia tidak menentang pilihan raya negeri di Sarawak, kemudian dia pula terlibat dalam percaturan menumbangkan kerajaan Kedah selepas langkah Sheraton. Semua tu dia lupa, dia yang benar, dan dia beri persepsi bahawa dia akan menang besar. UMNO pula, Zahid semalam temberang lagi, kononnya inilah yang diharapkan oleh akar umbi
terhadapnya. Ini adalah tugas UMNO, dan kluster mahkamah ni adalah satu propaganda kononnya. Ya. Dan kononnya kluster mahkamah nak tumbangkan Perdana Menteri dulu sebab nak kemauk kuasa ni propaganda. Propaganda tak mana tu. Kluster mahkamah nombor 1 wujud. Ada satu kluster terdiri dari ahli-ahli Parlimen UMNO yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan mahkamah yang cukup berat. Jadi ini bukan propaganda. Ini bukan satu Malaysia. Satu dunia tahu ada kluster mahkamah. Dan satu dunia tahu bahawa kluster mahkamah ni sepatutnya fokus kat mahkamah, bukan menerajui parti politik dan berpolitik, menumbangkan kerajaan negeri, memudaratkan rakyat. Ya, itu adalah sebab kemaruk kuasa. Lupanya rakyat. Ya, dia tumbangkan kerajaan dia sendiri di Melaka nak pilihan raya. Ya, UMNO dengan PPBM bercakaran di Sabah sehingga terjunam dalam pilihan raya negeri. Kemudian di Johor pula lagi sekali dia cetus pilihan raya. Dia cetus, bukannya pilihan raya seharusnya berlaku. Memang benar ini kemaruk kuasa, bukannya demi rakyat. Sebab sepatutnya pilihan raya negeri tak perlu. Oh, dia guna alasan sebab kita tak nak memerintah atas ihsan pembangkang sebab kerajaan Johor rapuh. Kalau guna logik tu, yang memang Ismail Sabri pun dilihat tidak menentang pilihan raya negeri Johor, jadi bubar parlimen. Sebablah ni kerajaan pimpinan Ismail Sabri duk memerintah atas ihsan Pakatan Harapan menerusi MOU. Jadi nampak kemaruk kuasa dia. Zahid nak menipu siapa? Ya? Kluster mahkamah tu memang wujud. Zahid nak menipu siapa? Kemudian dia nak tumbangkan Perdana Menteri. Zahid kata ada propaganda. Kononnya mereka kata ini sebab kami nak selamatkan diri. Kluster mahkamah nak selamatkan diri. Hello Zahid, bukan orang lain yang kata. Orang kau sendiri yang kata. Ahmad Maslan, tak silap saya pada 5 Januari ke 5 entah apalah, ya, tahun lepas, dia buat kenyataan terbuka selaku Setiausaha Agung UMNO. Dia buat kenyataan, dia kata sebab UMNO tidak ingin bersama atau Barisan Nasional tidak ingin bersama, ya, PPBM atau Perikatan Nasional, adalah sebab Kerajaan Perikatan Nasional meneruskan kes mahkamah terhadap UMNO. Jadi kalau kau baca kenyataan tu, secara tidak langsung Ahmad Maslan berkata UMNO sebenarnya berharap Kerajaan Perikatan Nasional masuk campur untuk tidak meneruskan kes. Jadi Zahid nak cerita apa? Propaganda siapa? Ini pengakuan daripada Setiausaha Agung UMNO. Ya? Dan Akal Umbi bukannya sokong Zahid. Saya dah buat pendedahan beberapa hari yang lepas. Akal Umbi, ahli-ahli parlimen, majoritinya semuanya bahagian cawangan tak sokong kluster mahkamah. Sokongan kluster mahkamah adalah dalam sekitar 25-30% je. Ya. Ada yang akan kata, Regi kau silap sebab bosku ada pengaruh lebih. Ini saya cerita kluster mahkamah secara keseluruhan. Sokongan dia dalam UMNO tak sampai 30% atau lebih kurang 30%. Majoriti Akal Umbi bahagian, malah yang sokong kluster mahkamah pun tak setuju kalau Zahid ke Najib ke jadi, atau ahli-ahli kluster mahkamah jadi calon Perdana Menteri UMNO. Dan dia tak setuju lepas PRU 15 Najib atau Zahid terus menerajui UMNO. Tetapi memandangkan sekarang berlaku usaha oleh pihak Ismail Sabri yang bersekongkol dengan PPBM, yang bersekongkol dengan Muhyiddin untuk menguasai UMNO, menerusi pemilihan UMNO, maka atas dasar itu Akal Umbi UMNO majoritinya sokong Zahid dan Najib kluster mahkamah. Bukan sebab mereka sokong Zahid dan Najib terus menerajui UMNO selepas PRU 15. Hanya kerana nak menangkis, nak melawan percubaan, ya, kem Muhyiddin dan Ismail Sabri nak menakluki UMNO. Ya, sebab Ismail Sabri nak pemilihan UMNO sebelum PRU. Zahid dan kluster mahkamah nak PRU sebelum pemilihan UMNO.
Jadi atas dasar tu, sebab ada ancaman daripada kem Muhyiddin ni, mereka sokong. Tapi bukannya sokong Najib atau Zahid jadi calon Perdana Menteri. Bukannya sokong Najib atau Zahid menerajui UMNO selepas PRU 15. Ya? Dan kita lihat pengaruh terhadap Zahid ni memang lemah dalam UMNO. Kita lihat majoriti bahagian cawangan, akar umbi, malah dalam MKT orang Zahid sendiri pun dah tak sehaluan dengan Zahid. Saya beri contoh. Kluster mahkamah dulu sebelum Muhyiddin tumbang, mereka melakukan satu percaturan rahsia. Zahid kata ini propaganda, mereka nak tumbangkan Muhyiddin sebab kemaruk kuasa. Tidak. Mereka, kluster mahkamah ni lakukan satu percaturan rahsia, percubaan nak dapatkan akuan bersumpah daripada ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi gagal. Sebab majoriti ahli Parlimen tidak sehaluan dengan Zahid dan kluster mahkamah. Malah majoriti bahagian dan cawangan tidak sehaluan dengan Zahid dan Najib. Jadi apa Zahid buat? Dia senyap-senyap secara rahsia, dia utus surat kepada Istana Negara. Dan surat ini ditandatangani, disokong oleh Najib. Surat ini menzahirkan sokongan terhadap Anwar, dan dalam surat itu Zahid menipu Istana Negara, menipu Yang di-Pertuan Agong. Kononnya seluruh UMNO atau ahli-ahli Parlimen UMNO ni menyokong Anwar. Dan ini dilakukan tanpa pengetahuan ahli-ahli Parlimen, melainkan Najib dan kluster mahkamah 3-4 ekor tu. Jadi dia beritahu istana benda lain, depan UMNO dia cerita lain, kami tolak Anwar. Belakang UMNO dia beritahu istana dia sokong Anwar. Dia beritahu Anwar, kami sokong kamu. Dalam UMNO semua dah setuju, cuma tunggu masa nak tumbangkan Ismail Sabri. Tapi 48 jam sebelum hantar surat kepada istana, Zahid jumpa Muhyiddin. Dia beritahu Muhyiddin semua, kami akan sokong padu Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi 4 pihak, 4 cerita lain. Ini perangai Zahid. Depan orang lain dia cerita lain, dia kelentong lain, supaya tidak ada orang yang akan dapat membaca perancangan sebenar kluster mahkamah. Last sekali, bila berlaku langkah Royal Chulan, Anwar pun terkejut. Zahid, Najib semua buat pusingan you, sokong Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Itulah Zahid. Sampailah ni, kalau dulu majoriti akar umbi, bahagian dan cawangan tak percaya Zahid, lah ni MKT, orang-orang dia sendiri pun kurang yakin sikit. Itulah sebabnya baru-baru ni bila Zahid cuba yakinkan MKT untuk setuju PRU diawalkan secepat mungkin, orang-orang dia sendiri pun ada yang tolak. Mereka kata nak awal boleh, tapi jangan terlalu awal. Jadi atas dasar ni, saya syak Zahid akan bawa isu PRU ni kat PAU yang akan datang. Dalam PAU ni, Zahid akan dapat mandat delegasi untuk buat satu penetapan bahawa mereka letak kat tangan Zahid tarikh terakhir Parlimen harus dibubarkan. Jadi MKT tak boleh atasi keputusan PAU. Jadi itu yang saya jangka Zahid akan buat. Jadi Zahid kelentong, Hadi kelentong, Muhyiddin kelentong. Mereka bertiga sebenarnya dah terdesak, sebab mereka tidak tahu bagaimanakah Barisan Nasional akan atau pencapaian Barisan Nasional di Johor. Sebab ada alternatif yang sudah wujud di Johor, iaitu Pejuang. Ya? Tapi saya tak nak buat ramalan. Ya? Ini dah nampak terdesak. Ya? Dah nampak keterdesakan. Ya? PAS pun dah nampak terdesak. Mangsa paling utama ialah PAS, diikuti PPBM, diikuti PKR. Ya, PKR dah terdesak. Dia tahu rakyat tolak sebab MOU. Jadi dia tak nak guna logo PH. Ya? Dia tak nak guna logo PH. Dia terdesak. Dia sangka dalam keterdesakan dia tu, ini adalah langkah yang baik. Tapi satu negara tahu MOU tu hanya Anwar boleh batalkan sebab Anwar pengerusi PH. So inilah yang berlaku sekarang. Kalau benar-benar Muhyiddin ni dan PAS ni dan keluar kenyataan lantang serang UMNO ni, kalau benar-benar ikhlas, kan Muhyiddin kata
sebelum Dun Johor bubar, kalau ada apa-apa yang dilakukan oleh UMNO bagi mengganggu gugat kerajaan Johor, dia akan tekan butang. Lah, ni bukan hanya UMNO ganggu gugat kerajaan Johor, dah tumbangkan kerajaan Johor menerusi pembubaran Dun Johor. Nampaknya Muhyiddin dengan PAS tak jumpa butang, hanya pandai bercakap, ya. Kalau PH cakap besar, kalau Dun Johor bubar, kami akan tarik MOU. Dun Johor dah bubar, PH duk bincang cara nak berkempen, ya. Kalau UMNO dulu, kami nak sebaik sahaja boleh ada pilihan raya, kami nak buat pilihan raya umum. Sekarang dah nampak nyata, Ismail Sabri pun dah bolehkan pilihan raya, Agong pun dah bolehkan pilihan raya, Zahid pun nampak setuju masuk pilihan raya. Tapi babak pilihan raya umum tak cerita lagi nak masuk Johor dulu, sebab nak kuasai negeri dulu, untuk perkuatkan jentera pentadbiran negeri, supaya bila ada PRU, banyak negeri ni dia boleh guna jentera pentadbiran negeri. Maknanya UMNO tahu PRU bakal nak kena teruk, sebab itu dia nak kuasai negeri dulu. Dan bila pejuang umum nak tanding 42 kerusi, semua kelam kabut. PPBM jemput pejuang apa semua nak kerjasama, PH jemput semua nak kerjasama, dah kelam kabut, dah takut, ya. Jadi pesan saya kepada Hadi dan Muhyiddin, tak payah berretorika, pergi cari dulu butang tu. Kemudian kat Zahid, jangan kelentong temberang kat rakyat ini propaganda. Kluster mahkamah sah wujud. Pengakuan bahawa kluster mahkamah ni tak puas hati dengan Perikatan Nasional sebab kes mahkamah diteruskan, dia datangnya daripada Setiausaha Agong UMNO, ya. Jadi tak payah temberang kat rakyat, ya. Ini mesej saya kepada ketiga-tiga pemimpin ni. Jadi pastikan anda share ramai-ramai. Dan selepas live ni saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dan artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk. Jadi rujuk, ya. Dan sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan politik terkini. Ya, baik. Jadi ada apa-apa soalan? Saya beri 2-3 minit lah. Kita pun nak maghrib dah ni. Zamzani Abdul Ghani, boleh tak pada masa depan ahli parlimen yang telah didakwa di mahkamah arahkan mereka direhatkan? Ya, boleh. Tapi kerajaan yang adalah ni adalah pihak-pihak yang bersekongkol dengan kluster mahkamah. Dia tak boleh lagi buat apa-apa, sebab kalau kluster mahkamah tarik sokongan, dia secara efektifnya blok kerajaan ni tak ada majoriti. Kita jangan kira PH, ya. Jadi dia tak ikhlas. Sekarang ni kerajaan ni secara tidak langsung adalah kerajaan yang bergerak atas ihsan kluster mahkamah. Dan Zahid kata propaganda. Satu dunia tahu ini kerajaan Malaysia ni adalah kerajaan paling pelik kerana ia bergerak atas ihsan kluster mahkamah, di mana salah satu ahli kluster mahkamah ni, itu Najib, sudah disabit bersalah oleh 4 hakim atas tuduhan menyeleweng berbilion, ya. Tapi setakat ni SRC kot berjuta lah setakat ni, ya. Jadi propaganda ketang mana tu? Ini hakikat, Zahid. Ini hakikat, ya. Bukannya propaganda. Ya. Jadi satu lagi soalan saya ambil, Tun Perak, dalam ketidaktentuan dan percakaran dalam UMNO, apakah tim H2O Hishamuddin, KJ dan Azmin akan buat kejutan mensabotaj? Okey, nama H2O atau Hishamuddin dah busuk. Okey, saya tak tahulah apa percaturan dia tengah buat, tapi dah busuk. Nama KJ saya tak payah ceritalah, satu Malaysia tahu dah busuk. Dan Azmin tak payah ceritalah. Jadi dia orang nak buat kejutan ke apa, tak tahu. Okey, tak tahu. Saya tak tahu, saya tidak ada maklumat. Yang saya tahu sekarang ni semua tengah kelam kabut. Sebab mereka jangkakan bila ada PRN Johor, betul-betul saya cerita ni, mereka jangkakannya perbincangan orang kluster mahkamah ni
orang selain daripada PH tak akan masuk. Mereka tak jangkakan pejuang akan calon 42 calon. Ya. Jadi semua tengah kelam kabut. Okay, the last question ya. Sudan Ponayah. The real question, why Anwar don't want to cancel the MOU? What is he afraid of? Anwar always blunders when he is near the finishing line. Itu jawapan dia. He always blunders near the finishing line. Sebab Anwar kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia tarik sokongan daripada PH tanpa ada apa-apa perjanjian konkret dengan kluster mahkamah, sukar bagi dia buat. Dia memang nak buat dan dia tahu kluster mahkamah terdesak, akhirnya mereka akan masuk perjanjian dengan Anwar. Sebab apa? Barisan tidak akan menang pilihan raya, PH tak akan menang. Jadi dia perharapkan jumlah kerusi PH dengan barisan lepas pilihan raya boleh bentuk kerajaan, tapi memang sukar ya. Tapi anyway, dia nak berunding. Masalahnya mengapa dia lambat? Sebab di dalam kluster mahkamah pun sudah ada perpecahan. Sebab ada ura-ura Zahid cuba cantas Najib. Sekarang ni yang paling terdesak dalam kluster mahkamah pada bacaan saya adalah Najib. Sebab kes mahkamah dia, Mahkamah Persekutuan boleh contohnya bulan Ogos, September boleh diputuskan. Ya, boleh jadilah. Jadi Najib yang paling terdesak. Jadi Zahid bukan terdesak tapi bukan seteruk macam Najib, sebab dia ada masa lagi. Jadi mana tahulah, ada ura-ura kononnya Zahid nak biarkan dulu keputusan Mahkamah Persekutuan ya. So macam-macam lah yang sedang berlaku. So it's very complicated. Okay, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.